ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد InsyaAllah sebelum kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini, kita mohon keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai begitu kita menghadiahkan ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, salafus salifin, para alim ulama, nenek moyang kita, kedua ibu bapa kita, kaum kerabat kita dan umumnya kepada muslimin dan muslimat sama dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung balik pengajian pada malam ini kitab Isya'ul Afra wa Isbahul Falah karangan Syekh Abdul Ghani Ahmad bin Ismail Al-Fatani rahimahullah alaihi. Dan insyaAllah kita masih lagi di dalam bab Arkanus Salat, iaitu bab rukun solat. Pada bulan lepas kita tertangguh ataupun kita terhenti pada bahagian daripada bab ini, iaitu berdiri dengan betul. Di antara rukun semayang, berdiri tegak, berdiri betul. Maka saya ulang sekali imbah yang kita ambil yang lepas punya, iaitu wajib berdiri seperti mana qiyam. Maka tiada dinamakan qiyam, tiada sah. Maknanya kalau orang yang mampu berdiri, dia tak nak berdiri, maka tak sah semayang. Kerana qiyam itu rukun, wajib. Ini semayang fardu. Semayang sunat tak apa, kan? Saya saja tak apa. Semayang fardu mesti kena qiyam. Bila mampu kena qiyam. Wah, sekadar mana dia mampu umpamanya. Kalau dia nak duduk, maka takbiratul ihram tu di dalam qiyam. Maka lepas itu tak larat duduklah. Baik. Maka jika lemah daripada berdiri betul dan jadi ia seperti orang yang rukuk, bongkok umpamanya, dengan sebab tua atau lainnya, wajib berdiri seperti itu. Mana kena berdiri rupa macam mana dia berdiri itu. Ghalib ni kebiasaannya dia berdiri macam itu, maka dia kena berdiri lah rupa itu. Bongkok dia tu rupa, berdiri dia tu rupa bongkok, maka dia kira berdiri. Seperti itu. Kalau hampirnya daripada berdiri betul, dan wajib ditambahkan bengkok bagi rukuknya. Maknanya dia dah bongkok tadi ni, maka bila dia rukuk, dia kena rendahkan lagi daripada rupa dia berdiri. Maka tak boleh sama. Kena rendahkan sikit pun tak apa. Janji rendah. Ada beza antara qiyam, antara bongkok dia dengan rukuk dia. Maka jika lemah daripada qiyam, duduk ia. Kita bincang dah itu. Tak boleh berdiri, maka dia duduk. Betapa yang dikendaknya macam mana pun. Dan duduk iftirash itu afdal daripada tawarruk. Maknanya duduk iftirash ni duduk tahiyat awal tu. Duduk antara dua sujud tu, itu iftirash. Tawarruk duduk tahiyat akhir tu, yang kita sengit sikit tu, tawarruk. Maka afdal duduk iftirash daripada duduk tawarruk tadi ni. Afdal. Manakala tak boleh, duduk je macam mana pun. Dan umpamanya, maka jika lemah daripada duduk, sembahyang ia berbaring atas lembungnya, ngirinnya dihadapkan ke kiblat, dengan mukanya dan hadapan badannya. Ngirin, lembung kanan ngadap kiblat, muka, dada, badan ngadap ke kiblat. Dan makruh berbaring di atas lembung yang kiri. Kalau lembung kiri makruh. Kalau saja-saja, maknanya dia ada kemampuan untuk lembung kanan, ngirin kanan, tapi dia sengaja nak buat kiri, sedangkan tak ada apa-apa keperluan, maka makruh je. Bukan maksud makruh je tu tak apa, maknanya janganlah buat. Tapi kalau dah tak boleh, maka dia tak adalah jadi makruh, kerana kadar itu yang dia boleh. Yang kata makruh ni bila saja nak buat, maka dia jadi makruh. Bila makruh ni rugilah. Baik.
dengan tiada uzur tadi ni, maknanya lembung kiri, miring kiri dengan tiada uzur. Dan jika lemah daripada berbaring, sembahyang ia terlentang, mana baring lah, macam baring betul, baring terlentang atas belakangnya, dan wajib diangkat kepalanya dengan suatu, maknanya wajib kepala mesti tinggi, diletakkan lapik atau bantai atau apa yang meninggikan kepalanya daripada dada, daripada perutnya, supaya berhadap ke kiblat. Maka kalau maknanya kepala ni, sekurang-kurangnya kepala tu mana ngadap kiblat, muka tu ngadap kiblat dengan mukanya. Dan duduk ia bagi rukuk, maka kalau rukuk dia duduk, dan sujud jika dapat, maka jika lemah hendaklah diisyaratkan dengan kepalanya. Baring macam ni, bila rukuk tegak, bila sujud buat apa ni, bagi syarat, maknanya membezakan antara rukuk dengan sujud. Ni rupa qiyam tadi ni, baring, kepala tegak ngadap, bila nak rukuk tegak sikit duduk, bila sujud kalau tak boleh nak begini, maka diisyaratkan dengan kepala pun sudah memadai, menunjukkan sujud. Sebab itu macam orang biasanya, orang meninggal kan, setengah orang dia tak tahu. Tuan-tuan puan saya ni semua alim-alim lah, semua tahu. Dia confused nak letak jenazah ni macam mana, kaki ngadap kiblat ke kepala ngadap kiblat. Lepas tu ada orang tanya, macam mana ustaz, kalau kaki ngadap kiblat tak apa, pasal dia faham duduk dalam masjid kaki tak boleh lunjuk ke depan ngadap kiblat. Itu bukannya haram, adab dalam masjid kan. Tapi kalau kita dah lenguh tak berdosa pun, tapi adab dalam masjid janganlah lunjuk kaki. Tapi kalau dah tak boleh dah lunjuk lah, buat macam mana. Jenazah apa itu? Jenazah kaki tu ngadap kiblat, apa semayang tadi ya. Kalau orang tadi yang duduk tadi, dia tentu dia terbaring kaki dah tentulah menunjuk ke depan kan. Jadi kalau dia kata ngadap kiblat tak boleh, takkan dia nak pusing pula membelakangkan kiblat, semayang macam mana. Maka jenazah pun kena rupa itu juga, macam orang semayang baring, kaki mana tu kiblat ni, kaki dia dia akan ngadap kiblat. Itu satu. Baik, mana orang baring, macam itulah kedudukan dia. Macam itulah kedudukan dia. Kena tengok ada satu rancangan apa tak tahulah, saya tengok ada orang tu dalam WhatsApp pergi mencari kubur-kubur lama. Lepas tu dia confuse, mana kepala mana kaki, mana kepala mana kaki. Lepas tu dia tanya dah mana kepala mana kaki, tak kiblat kat mana, tahu dah mana kepala mana kaki kan. Islam tu dia dah letak siap dah, lepas tu tak jadi penin. Baik. Kemudian mana tadi, maka jika lemah hendaklah disyaratkan dengan kepalanya. Maka jika lemah hendaklah disyaratkan dengan kelopak matanya. Tu kalau dah tak boleh sangat tadi ni, baring pun tak boleh, maka disyaratkan dengan kelopak matanya. Pakai mata lah kan, qiyam, buka, rukuk, kuyu sikit, sujud, tutup sikit umpamanya kan, kelopak mata. Maka jika lemah hendaklah diperlakukan segala rukun sembahyang atas hatinya. Kalau dah tak boleh dah, lemah, buka mata pun tak boleh, maka dengan hati semayang itu, dengan hati. Dengan hatilah dibayangkan, maknanya qiyam, bayangkan rukuk, bayangkan sujud dengan hati ni kan. Dan pada segala yang tersebut itu tiada dikurang daripada pahalanya. Maka tiada kurang dari pahalanya, melainkan yang mula-mula hari itu antara qiyam dengan duduk, maka duduk tu kurang sikit pahala daripada orang berdiri. Tapi kalau dah tak boleh, maknanya dia memang tak boleh, maka tidak kurang pahalanya. Baik. Dan tiada wajib qada atasnya. Yang macam ni tak payah qada lah. Sembahyang orang macam ni tadi ni, dia tak kena qada. Habis yang kena qada ni macam mana? Dulu pun kita dah bincang dah. Yang kena qada ni dia tahu dah harapan untuk sembuh, harapan untuk sembuh tu. Tapi ada juga dalam orang yang sakit, yang mudarat, dia sembahyang dalam keadaan mudarat dan dia tak kena qada. Tapi ada orang yang sembahyang dalam mudarat, dia kena qada. Tu nanti kita akan jumpa. Umpamanya orang yang simen tangan kan, simen tangan ni ambil wuduk macam mana? Tak masuk lagi bab tu kan, jadi kita usah bincang lah. Tak masuk kita usah bincang, nanti jadi panjang. Baik,
maka tiada gugur sembahyang daripadanya selama tanpa akalnya. Maknanya selagi ada akal, sembahyang dia sah walaupun dengan niat. Dia tak mampu tadi ni nak berdiri, tak mampu nak apa semua, maka selagi ada akal, sah sembahyang. Melainkan tak ada akal ni memang tak ada kewajipan lah, terangkatlah kalam dia. Dan ketiganya apa? Rukun ini tadi, rukun sembahyang tadi ni, takbiratul ihram, angkat takbir inilah. Wajib atas yang kuasa menutur dengan dia bahawa berkata ya Allahu Akbar. Kenapa? Kerana itu rukun qauli. Rukun qauli wajib, tak sebut tak sah sembahyang. Ataupun Allah tak dengar akbar tu, tak sah sembahyang. Dia mesti kena dengar daripada alif sampai ra, maka mampu. Maka rukun qauli wajib dia menutur perkataan Allahu Akbar. Dan tertentulah pada takbiratul ihram ada dengan lafaz Allahu Akbar, maka itulah dia perkataannya Allahu Akbar. Maka tiada sah Ar-Rahman Akbar, tak sah. Walaupun Ar-Rahman itu di antara nama-nama Allah, tapi tak sah. Al-Qudus Akbar, Aziz Akbar, tak sah. Dia kena Allahu Akbar. Kenapa kena Allahu Akbar? Nama Allah Ta'ala, sabda Nabi, mafhum daripada hadis Nabi, mi'a ila wahid, 100 kecuali 1, maknanya 99 lah tu. Maka 99 nama Allah yang disebut, yang kita belajar. Bahkan terkayanya Allah Ta'ala ni lebih daripada itu, yang ada kita tak tahu pada, tak terhitung. Maka yang disuruh kita ingat 99. Maka Allah itu lafzul jalalah. Maka itulah kalimah yang guna dalam sembahyang, yang guna dalam maknanya apa-apa, doa dan sebagainya, Allah. Itu utama. Lafzul jalalah. Maka selain daripada itu, nama Allah yang kita kena ingat sebagai zikir, kita ingat Allah Ta'ala Ar-Rahman, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan sebagainya. Maka kalau kita tukarkan lafzul jalalah Allah ini dengan Ar-Rahmanu Akbar, Al-Qudus Akbar, maka tak sah, tak boleh, mesti dengan Allahu Akbar. Dan umpamanya, maknanya buat dengan Ar-Rahmanu Akbar dan umpamanya selain daripada itu, maka tiada memadai, tak sah. Tiap-tiap yang mengubahkan salah satu daripada dua lafaz ini, dan tiada sah pula mendahulukan akbar atas lafaz Allah. Akbarullah, tak sah juga. Maknanya letak akbar tu dulu, Allah kemudian, tak boleh, kan? Lafzul jalalah Allah itu, kalau dari kaedah bahasa Arab nahwunya, lafzul jalalah Allah itu mubtada, akbar itu khabar. Maka mubtada ini dia marfu', Allahu akbaru itu marfu' juga walaupun mubtada. Kenapa? Daripada lafzul jalalah itu. Maka kalau disebut akbarullah, akbaru Allah, tak kira lah, maka tak sah, mesti Allahu Akbar. Dan tiada mengapa diceraikan antara dua lafaz itu dengan alif lam. Maka tak mengapa, boleh, harus diceraikan dua lafaz itu dengan alif lam, seperti Allahul Akbar. Allahul Akbar, akad Allah, dekat akbar itu ada alif lam, Al-Akbar, Allahu Al-Akbar, Allahul Akbar, tapi baris jadi lain, maka harus. Tapi kita tak salah buat walaupun harus. Allahu Akbaru, tak ada alif lam. Allahu Akbaru, tak ada alif lam. Maknanya Allah tu lafzul jalalah mubtada. Mubtada ni nama, khabar ni cerita tentang maha besarnya Allah. Allah maha besar, tu khabar tadi ni. Ni tak adalah cerita habis pasal besaran ni, orang tuan-tuan penin. Mana nak bagi senang faham, Allah tu nama, lafzul jalalah, lafaz yang maha mulia, namanya mubtada marfu' baris depan. Maka akbar itu juga akbar itu khabar marfu' juga baris depan juga, Allahu Akbaru. Tapi kita tak baca lah Allahu Akbaru, kita baca Allahu Akbar je. Sah tak? Sah lah, Allahu Akbar. Tapi dari segi barisnya Allahu Akbaru, kan? Jadi kalau ada alif lam, maka akbar itu tak boleh jadi Allahul Akbaru, dia jadi Allahul Akbari. Tapi kita tak baca juga Al-Akbari itu, kita akan baca Allahul Akbar juga, kan?
Biasa kita kan suka mati baris belakang tu. Maka dari segi kaedah bahasanya Allahul Akbari. Kerana apa? Kerana Allah itu dikira mudhaf. Maka Al-Akbari itu mudhafun ilaih, sifat. Jadi contohnya Allahul Akbari. Allah itu Al-Akbari itu sifat maha besar bagi Allah tadi ni. Macam kereta ayah. Kereta tu siapa punya? Ayah punya. Al-Akbari. Kalau mudhaf, sifat maha besar tadi ni siapa punya? Allah punya. Allahul Akbari. Mana kalau kata di sini dikata apa? Maka tiada mengapa diceraikan antara dua lafaz itu dengan alif lam seperti Allahul Akbar. Dan dengan sifat yang tidak panjang seperti baik. Boleh tak Allahu Akbar itu dijadikan baris atas akbara? Allahu Akbar. Boleh. Tapi bukan dengan dua perkataan, melainkan kalau diulang-ulang macam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Fathah kan? Maknanya mansubil fathah ra tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita biasa azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua-dua boleh. Macam tu juga dengan takbir raya. Allahu Akbar, Allah kan banyak orang takbir raya kan. Lepas tu kita pun jadi betul ke pakcik ni? Beratas pula ra dia. Boleh je. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar bila berhenti jadikan Allahu Akbar, maka dia bagi depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Maka yang elok Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua-dua boleh. Tapi kita biasa pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar lah. Kan? Itu kaedah bahasa. Kaedah bahasa. Baik. Dan dengan sifat yang tidak panjang seperti Allahul Jalilul Akbar atau Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Yang ini atau ini maknanya harus. Kalau kita nak tahu Allahul Jalilul Akbar, Allahur Rahmanur Rahim Akbar, bersalahan jika panjang ia seperti tiga sifat atau lebih. Kalau lebih tak boleh. Contohnya Allah Al-Malikul Qudusus Salamun sampai habis Asmaul Husna. Betul Akbar itu tak boleh itu melampau-lampau lah. Dia tiga, lebih dari itu tiga atau lebih. Lebih daripada itu tak boleh. Maknanya macam ni yang dikata harus tadi ni Allahul Jalilul Akbar, Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Yang ini harus. Tapi kita tak ada buat apa itu. Tapi kenapa disebut dalam kitab? Kenapa ada dalam kitab? Maka ada juga dari kalangan amalan-amalan orang-orang soleh yang mereka ini maqam lima zauq ni maknanya rasa kecintaan dia ni. Jadi dia banyak nak puji Allah Ta'ala. Jadi kita memadai dengan Allah Akbar dah. Terus tambah-tambah pasal kita bukan dapat zauq apa pun. Maka disebut juga dalam kitab Allahul Jalilul Akbar, Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Maka ini harus. Maka lebih daripada itu tak boleh. Kan? Maka jika lemah daripada menyebutkan dia dengan lafaz Arab, tak boleh sebut lafaz Arab. Lemah betul. Kemudian daripada belajarnya, dah belajar dah tak boleh juga. Betul, benar-benar. Nak sebut Allah tak boleh. Tak nampak rupa perkataan tu. Akbar pun tak boleh. Maknanya kemudian daripada belajar ni, dah belajar dah tak boleh juga. Hendaklah diterjemahkan dengan barang mana lurah. Pakailah bahasa apa pun. Kalau dia orang Melayu, pakai bahasa Melayu. Kalau dia orang Cina, pakai bahasa Cina. Kalau dia orang Jepun, pakailah bahasa Jepun. Dengan syarat dah belajar, tapi tak boleh. Tak boleh nak sebut juga. Maka dengan lapasnya itu, dia faham maksud. Allah Maha Besar. Dan jika dengan lain daripada logatnya sekalipun, lain bahasanya sekalipun, logat ni bukan logat Perak, logat Kelantan tak. Logat ni logat bahasa. Lurah ni bahasa. Dalam bahasa Melayu logat ni logat negeri. Tapi dalam bahasa Arab, dalam bahasa kitab logat ini lurah lah bahasa. Sekalipun. Dan jangan digantikan dengan zikir yang lain. Jangan digantikan dengan zikir yang lain. Maka dia kena terjemah, kena rukun qauli, rukun fi'li, ta'ayun dengan apa dia qasad ta'ayun. Mana Allah itu kan lintasan dekat hati itu kena sama dengan apa yang disebut di lidah. Maka Allahu Akbar, mana terlintas di hati itu Allah Maha Besar. Allah Maha Besar kerana Allah Ta'ala tu Allah Maha Besar.
Tapi kalau kita tukar dengan benda lain tak boleh lah. Melainkan orang tadi ni dia tak boleh nak bercakap bahasa itu, bahasa Arab umpamanya. Bahasa Arab tak boleh langsung, dah belajar tak boleh. Maka ditukarkan juga maksud yang sama walaupun bahasa dia. Maka harus kat situ. Tapi ni kalau ada, mungkin ada dalam fiqh ni disebut semua. Mungkin ada, bila dah ada tak ada masalah dah, dah ada penyelesaian. Sedangkan orang Jepun boleh sebut Allahu Akbar kan susah. Mana-mana orang pun akan sebut Allahu Akbar ni tak susah mana pun. Sekedar yang dia mampu. Sah. Baik. Dan wajib atas yang bisu menggerakkan lidahnya. Orang bisu wajib gerak lidah. Tak ada suara. Dan dua bibirnya dan daging anak lidahnya wajib ni bagi orang bisu pada akhir langit-langit. Pada akhir langit-langitnya dengan takbir atas kadar kuasanya, maknanya dia tahu dengan isyarat lidah dia, dengan isyarat bibir tadi ni, maka dia tahu itu kalimah Allahu Akbar. Dan demikian lagi segala bacaan yang wajib, maka jika lemah daripadanya hendaklah diniatkan dia dengan hatinya. Maknanya bacaan yang wajib. Maka wajib ini baca wajib bila wajib rukun qauli. Bila rukun qauli contoh dia umpama macam Fatihah. Fatihah rukun qauli. Maka wajib dia kena baca harfun bi harfin. Bismillahirrahmanirrahim. Kena bunyi semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mana kena bunyi tu maknanya dia kena lengkap, bibir, lidah kena lengkap. Dia tak boleh dia terasa-rasa macam baca Fatihah tapi sebenarnya bibir tu dah mata-mata kan. Itu tak boleh. Tak sah. Kecuali orang yang tak mampu. Tak boleh. Tak mampu, tak ada kuasa, tak ada upaya, dia belajar benar macam mana, memang dia bangsa yang kata tak boleh nak sebut kalimah Arab. Maka yang ini dia dengar pun dia baca dalam hati, dia ikut macam dia dengar tu. Dia nak buat tak boleh, tapi dia dengar tu dia tahu macam ni bunyi Fatihah ni umpamanya. Maka yang itu sah. Tapi kalau macam kita kena sebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan pun kena tahu huruf apa, mim ke nun ke, kena tahu huruf apa yang kita baca tu. Walaupun kita sekadar dengar sekali lalu kat sini umpamanya kan. Tapi kena tahu bunyi huruf. Jangan tak dengar langsung dan mulut kita tak bergerak tapi kita rasa-rasa macam bergerak. Itu tak sah. Kan? Baik. Dan wajib pula ia mendengarkan dirinya takbiratul ihram. Tadi. Dan ini masuk pula takbiratul ihram ni balik. Maka wajib kita dengarkan pada diri kita bila kita angkat takbir tadi ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang Allah. Tak dengar. Situ pun dah habis dah semayang. Start dah jam dah. Dah habis dah. Sedangkan kita kena dengar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mesti kena dengar. Kenapa? Kerana itu rukun qauli. Demikian lagi segala bacaan yang wajib seperti Fatihah kena dengar juga dengan telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh je. Tuan-tuan apa lagi tahu? Sekarang ni banyak dalam video-video WhatsApp hantar kan, ustaz-ustaz ajar bacaan Fatihah macam mana kata ni. Ustaz Zaidrus punya penerangan tu yang paling orang kata paling senang faham. Setengah orang kata apa orang sebelah baca kuat. Dia kuat yang makruh ni, kuat yang sampai orang keempat kelima dengar tu baru makruh. Kalau setengah orang sebelah tak ada apa lagi. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuma tu tuan-tuan faham sendiri lah. Kalau nak berlagunya lah berlagu pula kan. Sampai imam tu terganggu tu tak boleh. Baik. Dan wajib apa tadi ni? Dan wajib dimuqaranahkan niat dengan takbiratul ihram. Apa dia muqaranah? Muqaranah ni disertakan. Muqaranah disertakan niat dengan takbiratul ihram wajib. Allahu Akbar. Maka disertakan ini, itulah dikatakan sebagai lintasan bagi hati. Maknanya semayang, aku nak semayang wajib kerana Allah Ta'ala. Semayang apa? Semayang maghrib. Aku nak semayang maghrib wajib kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tu kalau kita nak lintas dekat hati.
maka jangan disusun sehingga terlalu panjang. Allah, lepas tu susun kat dalam hati, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana orang yang itu, tidak dibenarkan. Dia niat ni lintasan. Kita dengar azan tadi tahu dah ni azan maghrib. Datang ni nak sembahyang maghrib, tahu dah rupa maghrib, maka kita sembahyang kerana Allah Taala, sembahyang maghrib. Allahu akbar. Nak panjang sikit tak apa. Allahu akbar, boleh juga. Dia jangan panjang sangat, kita dah bincang dah itu. Allahu akbar, tu panjang sangat. Jangan. Maka lintasan bagi hati. Baik. Adapun Imam Nawawi maka memilih ia akan memadai dengan muqaranah arfiyah, dengan sekira-kira dibilangkan pada uruf. Maka Imam Nawawi ni imam kita lah mazhab Syafi'i. Maknanya ulama Syafi'iyah, Imam Nawawi imam kita di antara imam mujtahid yang bermazhab Syafi'i. Maka disebut dengan sebagai ulama Syafi'iyah. Maka kata Imam Nawawi ataupun Imam Nawawi maka memilih ia akan memadai dengan muqaranah arfiyah, dengan sekira-kira dibilangkan pada uruf. Maka dibilangkan pada uruf ni kepada kebiasaannya, arfiyah, kebiasaannya. Pada uruf biasanya macam mana niat ni? Tahu dah macam tu dah rupa dah, sah. Tak usah kita pening-pening kepala. Tak usah pula jadi nanti Allah tak sah ni. Allah sampai imam dah rukuk dia Allah lagi. Allah tu tak boleh. Maka keadaan arfiah ni biasanya macam tu, sah. Tak usah pening-pening kepala. Tak usah menyusah-nyusahkan. Jadi setengah orang tu dia kadang buat niat tu saja, dia tekan punya dia jadi tashkik. Bila tashkik susah lah ibadat tashkik. Sembahyang fardu tashkik tak sah lah. Maka keadaan arfiah. Maka dengan kebiasaan adatnya macam tu, maka sah. Bahawasanya ia menghadirkan bagi sembahyang, bahawasanya ia menghadirkan bagi sembahyang, menghadirkan ni mengqasadkan, datang niat, hadirkan diri dalam sembahyang, dan disunatkan kemudian daripada takbiratul ihram ini bahawa membaca doa iftitah. Sunat selepas daripada takbiratul ihram, sunat kita baca doa iftitah. Setengah sebut istiftah, tapi kita biasa iftitah. Disebut dalam kitab iftitah, doa pembukaan. Apa dia? Allah Akbar kabira, alhamdulillah kathira. Doa iftitah ni ada 2-3 bacaan, cara bacaan. Ada yang panjang, yang kita baca ni pendek dan mudah. Yang diajar oleh tutor guru, memudahkan kita punya tak panjang. Ada doa iftitah yang panjang. Kemudian dibaca na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ni sunat kalau tak nak baca tak apa, tapi sunat baca doa Nabi Ibrahim, doa iftitah doa Nabi Ibrahim. Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu kadang orang tu tukar, wa ana minal musyrikin, dia dari kalangan orang musyrik. Dia wa ma ana minal musyrikin, bukan aku dari kalangan orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Bagus, maknanya diamalkan. Sebab tu sunat baca sebelum daripada Fatihah. Jadi kita ni, saya tanya sikit, bukanlah permasalahan. Contoh, masuk-masuk imam dah baca surah, maka kita nak baca ke tak payah baca? Tak payah baca. Nak baca Fatihah ke tu nak baca doa iftitah tu tak nak baca pun tak apa, nak baca pun boleh. Nak baca tu kadar berapa imam baca tu. Contoh Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa asila. Contoh 4 sampai 4 terus baca Fatihah. Nak dapat fadilat iftitah tadi ni boleh, faham? Nak dapat fadilat iftitah ni baca 4, lepas tu bacalah Fatihah. Terus salah baca habis tertinggal Fatihah, dah lari dah kat situ kan. Nak dapat fadilat baca 4 terus baca Fatihah. Baik, kemudian dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, isti'azah. Sunat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tu rukun lah. Dan keempatnya membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Pada qiyamnya, melainkan rakaat orang yang masbuk, baik, baca Fatihah. Maka Fatihah di sini bismillah wajib tak baca? Bismillah wajib lah, kita mazhab Syafi'i.
dijaharkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dijaharkan, dikuatkan bismillah tu. Maka boleh tak kita nak ikut mazhab lain? Boleh tak? Saja nak buat istimqah lah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim umpamanya. Memang dia ada baca bismillah pelan, tapi dia tak jaharkan. Maka butir ayat tu dikira. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah tu dia butir ayat. Bila butir ayat, kalau ikut-ikut saja ikut, tak boleh. Tak boleh. Melainkan kalau yang ikut tu semua ngaji qiraat, faham? Boleh kan? Macam syekh-syekh besar ataupun tutor guru ataupun imam-imam yang buka kelas qiraat tahfiz apa semua ni, anak-anak mereka semua dah ngaji dah. Malah ni tok guru buat ni qiraat ini, malah ni qiraat ni tak boleh dia mengerti. Kalau kita orang awam tak sabar bawa macam tu, baca je bismillah tu sebutir bagi nampak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tapi kalau ada imam dia buat macam tu, dia alim, maka kita ikut je. Nampak macam mana? Kan? Dari segi kita pegang dengan kitab ni, mazhab Syafi'i kita ni, bismillah tu butir ayat. Bila butir ni, lari butir, sama macam baca surah. Baca surah. Baca surah, tak baca bismillah. Dalam mazhab Syafi'i, makruh. Dia terus waladhdallin amin. Ni surah lazim, surah lazim. Surah lazim. Kalau Quran tak apa, ni surah lazim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus alam tara kai, umpamanya tak ada bismillah. Sebab dia kira butir ayat bismillah tu. Jadi itu qiraat mazhab Syafi'i kita. Dia kira juga benda tu. Kan? Ikutlah cara kita. Ikut cara kita. Kita mazhab Syafi'i. Kan? Mesti kena ikut kan? Mesti kena ikut lah. Jadi celaku. Besok orang tak tahu ni mazhab apa pun judahnya. Ngaji kita mazhab Syafi'i, tapi buat bukan mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak betul, bukan mazhab lain tak betul. Boleh buat ngaji, pergi habis mazhab, boleh lah buat semua mazhab. Tak ada masalah. Mazhab Syafi'i tak habis. Kan? Melainkan benda-benda yang harus, yang tak ada pertikaian. Umpamanya duduk iftirash dengan tawaruk. Kan? Iftirash dengan tawaruk. Orang tak akhir tu. Duduk nyengit ke, duduk negak. Maka itu tak ada masalah. Maka itu bukan satu benda yang macam bacaan tadi ni. Bacaan ni dia beza. Yang itu tak apa. Setengah orang dia tak boleh nak duduk tawaruk, duduk nyengit dia duduk macam ni. Lepas tu orang kata, oh dia ni ikut Wahabi ni tak. Asyik duduk macam tu je Wahabi. Tak. Kalau di Mesir, Arab semua duduk macam tu. Kita ni pasal lapang kan. Kalau dekat Arab duduk macam tu, duduk atas kaki orang. Tapi dekat Mekah boleh aja duduk tawaruk. Maknanya benda tu tak ada permasalahan pun. Nak duduk macam ni ke, duduk macam tu ke, asyik duduk ke boleh aja. Tak usah jadi pertikaian. Tapi dari segi bacaan itu kita kena ambil tahu, kena ambil kira. Macam tadi bismillah tadi ni kan. Melainkan kalau baca surah, bukan surah, kita baca apa? Macam contoh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca pelan. Wajib tala Ibrahim rabbi kalimatin fatamana qala ini. Yang itu kan. Fajib tala Ibrahim, ambil itu terus. Tak ada bismillah. Boleh. Memang kaedahnya apa itu. Tapi kalau daripada mula terus alif lam mim, tak boleh lah. Kena baca bismillah. Lepas itu mula surah. Tengah surah tak ngapa. A'udzubillah tu pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan? Amana rasulu bima unzila min rabbil wal mu'minun. Boleh lah. Kan? Baik. Kemudian membaca Fatihah pada tiap rakaat qiyamnya, melainkan rakaat orang yang masbuk. Maknanya wajib baca Fatihah pada tiap yang rakaat yang qiyam. Rakaat pertama kalau maghrib 3 rakaat, 3 wajib baca Fatihah. 4 rakaat isyak, 4 rakaat wajib baca Fatihah. Tak baca Fatihah 1 rakaat tak sah sembahyang, melainkan rakaat orang yang masbuk. Melainkan rakaat orang yang masbuk. Masbuk ni siapa dia? Orang masuk kemudian. Orang masuk kemudian.
Dalam ni dia ringkas. Saya terang sikit masbuk ni. Masbuk ni kira macam mana? Orang yang masuk dia tak dapat Fatihah bersama imam. Itu masbuk. Walaupun dah rakaat pertama tadi ni. Dia datang, imam dah baca lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Dia pun terus masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanallah, terus rukuk. Dia tak baca Fatihah. Pasal itu kata sembahyang jemaah hari ni. Imam dah tanggung dah Fatihah dah. Dapat dah rakaat tadi tu. Kan? Tapi andai kata pertengahan Fatihah, maka dia sempat. Maka sempat di sini Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam rukuk. Waladhdallin amin. Sami Allahu liman hamidah, maka dia rukuk. Maka tu boleh. Sebelum pertengahan Fatihah tu dia dapat, maka dia habiskan Fatihah. Tapi kalau masuk di imam nak rukuk dah. Kalau dia habis juga, lari dah berapa rukun? 3 rukun lari. Kecuali orang yang lemah. Yang lemah ni yang dibolehkan 3 rukun. Dia memang datang awal pun dia takbir, imam takbir, dia lepas imam takbir dia takbir, tapi dia baca Fatihah terlambat. Alhamdulillah. Lambat. Maka orang macam ni dibolehkan 3 rukun. Boleh 3 rukun. Dengan cara rukun betul lah. Tapi kalau saya saja buat taktik, tak ada apa. Tak boleh. Nak buat taktik macam tu kan. Kita buat taktik macam tu dah. Dapatlah 3 rukun. Tak boleh lah. Islam, agama, fiqh dekat rukun itu. Maka mesti dia baca Fatihah ataupun dia ikut imam terus bagi orang yang masbuk. Manakala orang yang masbuk tadi ni. Baik. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripadanya. Nampak Bismillah ni disebut ni. Bismillah ni satu ayat daripadanya. Maka kena zahirkan bacaan Bismillah. Jangan kita senyapkan Bismillah tu. Zahirkan bacaan Bismillah. Sebab dikira satu ayat, satu butir ayat dalam mazhab kita Syafi'i. Cuma khilaf, beza setengah orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setengah orang tak nak ikut. Oi, dia tak ulang balik lah. Sebab tu dia kena ulang balik. Itu qiraat. Tak ulang pun sah. Ghairil maghdubi 'alaihim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semua berhenti kat situ kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Berhenti dekat ghairil maghdub tak boleh lah. Setengah orang kena ulang balik. Yang belakang tadi tu. Dia kira tak boleh, dia kena ulang balik. Tapi ada imam, dia berhenti dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia berhenti kat situ. Kan? Setengah dia terus sambung. Maka boleh je ada 2. Maka yang afdal ambil balik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kena hati-hati. Saya ngaji dengan Syekh Nuruddin tu. Ghairil maghdubi 'alaihim habis. Syekh Nuruddin kata hati-hati kat situ. Ramai yang terlepas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia macam berhenti tapi dia tak berhenti. Berhenti tak boleh juga. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi tak boleh. Kan? Jadi kena hati-hati. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan hemu, jangan ada bar depan jadi mu pula. Itu tak boleh. Jadi kena hati-hati. Itu Fatihah. Siapa Fatihah paling betul? Nabi lah. Selepas Nabi, orang yang duduk dengan Nabi, Anas bin Malik. Siapa lagi? Ibn Abbas. Siapa lagi? Sayyidina Ali. Siapa lagi? Itu yang hampir dengan Nabi. Kita punya Fatihah macam mana? Kita punya Fatihah ni sah je sebenarnya. Kan? Yang paling power sekali siapa dia? Nabi ya. Kita punya ni sah. Boleh. Tapi jangan dipermudahkan. Ikut cara yang ulama-ulama dulu buat turun. Kan? Baik.
Dan wajib memelihara akan segala hurufnya dan segala tasydidnya. Maka jika menggugur ia daripada Fatihah satu huruf, seperti katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka digugurkan huruf, buang kaf umpamanya, buang nun umpamanya, maka tak sah, tak boleh berubah mana. Sikit lagi dah dekat masuk isyarah. Dulu sebelum adanya tanda huruf, tanda baris, Arab dulu dia membaca macam mana? Arab kampung ni dia baca innaka bi'abdin wa innaka bisab'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu giginya sama, titik kalau tak taruh dia boleh jadi innaka bi'abdin wa innaka bisab'in. Bagi kamu seorang hamba, bagi kamu 70 rial ke 70 ringgit dah. Nampak? Tapi bila datangnya seorang siapa dia? Siapa nama ni? Allahu Akbar. Siapa nama? Hasan As-Saqafi. Kan? Yusuf As-Saqafi. Kan dengar nama? Hasan As-Saqafi. Dia ni zalim lah kalau ikut cerita dia. Dia bunuh ulama-ulama. Orangnya besar, tangan berbulu-bulu, maknanya matanya sentiasa merah, mabuk tak tahulah. Tapi dia Arab Badawi, badan ragah, orangnya kejam, berjambang, garang, tinggi ragah, besar, debab, kedekat kuat. Dia ni ketua polis negara lah masa tu. Zaman Gubernur siapa? Zaman Gubernur Umar Abdul Aziz kot. Bukan, dia zaman sahabat, dia zaman tabi'in. Dia ni zaman-zaman Anas bin Malik, Hasan As-Saqafi. Itulah dia. Hajjaj As-Saqafi tu kan. Jasa besar tu dia taruh titik tu dengan taruh baris. Tu jasa besar. Sebab itu dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Ibn Katsir, dia no comment tentang Hajjaj ni. Pasal ada juga jasa dia. Kita nak bantai lebih-lebih pun tak boleh. Jadi Imam Ibn Katsir ambil jalan tengah. Kita bersegera baik. Yang jahat tu dia jawab dengan Allah Ta'ala. Dia jawab dengan Allah Ta'ala. Tapi antara jasa dia repair balik Kaabah. Kaabah yang kita datang, kita pergi sekarang ni kan tinggi kan. Itu dia renovate balik. Dulu pintu Kaabah tu di bawah. Mana sama rata, mana tinggi sikit je boleh pijak. Sekarang ni kena bertangga. Dan yang paling besar adalah buat baris, buat titik. Itu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Tak ada sabdu. Tak boleh juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak sah juga. Kecuali yang tadi ni, orang yang dah belajar, orang dah benar, tak boleh apa dah. Tak ada siapa dah, dia je boleh, maka dia sah. Boleh faham tuan-tuan? Baik. Kita terhenti dekat sini. Soal kan tak boleh panjang-panjang, PKBB. Kan? Tanya-tanya pun tak boleh, kan jadi panjang. Jadi kita berhenti kat sini, insyaAllah kita sambung lagi pada bulan depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala wasbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حين أمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.